A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah cikgu rakam beberapa minit ini berkaitan dengan jenis dan binaan klausa ya. Mudah-mudahan kita lebih faham apa yang dimaksudkan dengan prasa dan klausa. Kalau untuk klausa ni tidaklah terlalu rumit untuk kita faham ya, sebab hal-hal yang perlu kita pelajari ini sedikit sahaja. Bila kita berbincang ataupun bila kita nak kenal berkaitan dengan jenis dengan binaan klausa ini, apa yang paling mudah untuk kita faham ialah klausa merupakan ayat kecil. Setengahnya mengandungi subjek dan predikat dan setengahnya lagi biasanya berdiri sebagai keterangan dan pelengkap sahaja. Klausa terbahagi kepada dua jenis, iaitu kita panggil dia sebagai klausa bebas dan klausa tak bebas. Ingat ya, jenis klausa iaitu klausa bebas dan klausa tak bebas. Klausa adalah ayat kecil yang mengandungi subjek dan predikat dan setengahnya lagi biasanya berdiri sebagai keterangan ataupun pelengkap sahaja. Ataupun dengan bahasa yang paling mudah, kita anggap klausa ini belum mempunyai ayat yang lengkap. Jadi misalnya, saya hendak pergi ke kebun. Kalau kita klausa S tu kita kena buat huruf kecil dan tidak ada noktah di belakang dia. Sebaliknya kalau ayat, saya tu kita kena buat huruf besar. Noktah tu di bahagian paling hujung sekali tu dia kena ada noktah. Itu dianggap sebagai ayat. Gitu ya. Okey, kalau orang tanya, apakah yang dimaksudkan dengan klausa bebas? Kita jawab, klausa bebas ialah klausa yang dapat berdiri sendiri sebagai ayat dan boleh dipanggil sebagai ayat utama ataupun ayat induk. Ciri ayat yang ada pada klausa bebas, kita kena ingat ni ya, ada 3 ciri. Yang pertama, memiliki subjek dan predikat. Wajib. Sebuah klausa ini perlu ada subjek dan predikat. Yang kedua, ada makna yang sempurna ataupun yang lengkap. Dan yang ketiga, dapat diungkapkan dengan intonasi yang sempurna. Klausa bebas bergabung dengan klausa tak bebas dipanggil sebagai klausa utama. Misalnya, dia tidak mahu datang. Mereka pun berlalu dari sini. Ibu sedang memasak nasi. Ini kita panggil dia sebagai klausa bebas. Baiklah, kita pergi pula kepada yang bahagian yang kedua, iaitu klausa tak bebas. Apa yang dimaksudkan dengan klausa tak bebas? Klausa tak bebas ini merupakan klausa yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai ayat. Sebagai klausa tak bebas, klausa tersebut lazimnya ataupun satu lazimnya tidak ada subjek ataupun terdiri daripada bahagian predikat sahaja. Maksudnya dia hanya mengandungi predikat sahaja. Dua, tidak dapat diujarkan dengan intonasi yang sempurna. Dan yang tiga, memerlukan klausa bebas untuk berdiri dan membawa makna. Ya. Kita pergi pula yang ketiga. Apabila klausa tak bebas digabungkan dengan klausa bebas, yang terbentuk ialah ayat kompleks ataupun ayat majmuk pancangan. Nanti kita pergi ke bahagian ayat majmuk pancangan, kita akan lebih tahu lagi ayat majmuk pancangan. Dalam gabungan dengan klausa bebas, klausa tak bebas dipanggil juga sebagai klausa kecil. Baiklah, kita tengok semula. Kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan klausa tak bebas dalam ayat. Klausa tak bebas lazimnya hadir selepas klausa bebas jika dalam ayat susunan biasa, tetapi mendahului klausa bebas jika dalam ayat songsang. Penggunaan ayat-ayat berkenaan bergantung pada penekanan maksud yang kita kehendaki.
Dalam ayat biasa, contoh dia tidak mahu datang kerana berasa segan. Kerana berasa segan itu ialah klausa tak bebas. Dia tidak mahu datang itu ialah klausa bebas. Mereka pun berlalu dari sini apabila nampak kamu. Apabila nampak kamu, klausa tak bebas, mereka pun berlalu dari sini, kita panggil dia sebagai klausa bebas. Baiklah, kita lihat pula dalam ayat songsang. Dalam ayat songsang, kerana berasa segan, dia tidak mahu datang. Kerana berasa segan, itu kita panggil klausa tak bebas. Dia tidak mahu datang, ini kita panggil dia sebagai klausa bebas. Apabila nampak kamu, mereka pun berlalu dari situ. Berlalu pun dari sini, itu kita panggil dia sebagai klausa bebas. Apabila nampak kamu, itu kita panggil dia sebagai klausa tak bebas. Baiklah, kita lihat pula dalam kedudukan dalam ayat majmuk relatif, ya. Kita dah belajar dalam ilmu morfologi. Kalau kita dengar saja relatif itu, dia tidak banyak. Hanya ada satu saja, ya. Kalau orang tanya, apa itu ayat relatif? Ayat relatif ini wajib ada kata yang. Lain daripada itu, salah. Nah, gitu yang paling mudah, ya. Okey, kita berikan contoh yang dimaksudkan dengan ayat majmuk relatif. Misalnya klausa dia ialah yang kami sebutkan tadi sudah muncul. Itu ialah klausa, itu ialah ayat majmuk relatif. Yang sudah berlalu, biarkanlah sahaja. Yang sudah berlalu, sebab ada yang di situ, kita panggil dia sebagai ayat majmuk relatif. Dalam ayat majmuk komplement juga kita boleh lihat klausa tak bebas. Contohnya, bahawa dia ditipu sudah tidak menjadi rahsia. Bahawa dia ditipu itu sebenarnya adalah klausa tak bebas. Demikian juga, bahawa mereka bercerai masih merupakan tanda tanya. Bahawa mereka bercerai, itu kita panggil dia klausa tak bebas. Baiklah, yang ketiga pula, klausa tak bebas berfungsi sebagai objek. Okey, ya. Kita kembali Kita kembali lagi kepada dalam ayat majmuk ni, ya. Dalam ayat majmuk komplement, kita kena ingat dia ada busa. Ingat sabun busa, ya. Apa maksud busa? B bahawa, U untuk, S supaya, ya, A agar. Nah, ya, A agar. Jadi 4 itu perlu kita faham. Kalau orang minta kita sila buat ayat majmuk komplement, tak salah kalau kita ambil bahawa, untuk, supaya, agar. Lain daripada tu, salah lah. Okey, seterusnya yang ketiga, kita lihat pula klausa tak bebas berfungsi sebagai objek. Terutamanya kita lihat kedudukan di dalam ayat majmuk komplement. Ibunya menjelaskan bahawa dia tidak mahu bertanding. Banyak pihak menyarankan agar mereka berdamai. Anda perlu memastikan supaya anda tidak tersilap. Yang kedua, klausa tak bebas berfungsi sebagai pelengkap. Terutamanya kita lihat di dalam ayat majmuk komplement. Orang itu beranggapan bahawa anaknya dipersalahkan. Kedua-duanya bertegas bahawa mereka tidak tahu hal itu. Kami baru sedar bahawa kami telah terlajak jauh. Klausa tak bebas berfungsi sebagai keterangan. Dalam ayat majmuk keterangan, contohnya, pokok itu tumbang selepas dia melintas kawasan itu. Selepas dia melintas kawasan itu kita panggil sebagai ayat majmuk keterangan. Sebab apa kita panggil dia ayat majmuk keterangan? Sebab dia menerangkan kepada pokok itu tumbang. Semuanya menunggu kalau-kalau kapal terbang itu dijumpai. Kalau kapal terbang itu dijumpai, itu kita panggil sebagai
ayat majmuk keterangan. Sebab apa? Sebab di dalam ayat itu keterangan untuk menunjukkan semuanya menunggu. Menunggu apa? Jadi diterangkannya kalau kapal terbang itu dijumpai. Yang ketiga, dia sangat malu oleh sebab perbuatan anaknya. Oleh sebab perbuatan anaknya itu adalah keterangan kepada dia sangat malu. Ya, pelajar-pelajar, maksudnya hari ini, pada pagi yang mulia ini, kita dah selesai membuat ulang kaji berkaitan dengan jenis dengan binaan klausa. Jadi, dalam klausa ini, apa yang perlu kita ketahui? Yang pertama, kita kena tahu definisi. Itu objektif kita, ya. Yang kedua, kita kena tahu jenis klausa, iaitu klausa bebas dan klausa tak bebas. Kita kena kenal bagaimana untuk kita tahu ayat itu sebagai klausa bebas. Seterusnya, bagaimana cara untuk kita kenal klausa tak bebas. Jadi, dalam hal ini, kita kena tahu, misalnya kalau dia beri contoh, apakah kita boleh menentukan ini klausa bebas ataupun klausa tak bebas. Itu yang perlu kita ambil perhatian dalam bahagian ini. Seterusnya, klausa tak bebas. Ya, kita kena tahu definisi apa yang dimaksud klausa tak bebas. Yang kedua, kita kena tahu ciri-ciri bagaimana yang dikatakan dengan klausa tak bebas. Kita kena tahu juga kedudukan klausa tak bebas di dalam ayat. Misalnya, kedudukan dalam ayat majmuk relatif, kedudukan di dalam ayat majmuk komplement, kedudukan dalam ayat biasa, dan juga kedudukan dalam ayat songsam. Dan juga kita kena ketahui juga klausa tak bebas ini berfungsi sebagai keterangan. Itu saja untuk kita ambil pengertian berkaitan dengan klausa, ya. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi di lain hari, ya. Ya, kita insya-Allah kita bincang lagi berkaitan dengan pola ayat dasar. Tak perlu banyak-banyak, ya. Yang paling penting maknanya kita tahu. Kita ambil masa lebih kurang 12 minit saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin.